Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita berjumpa lagi pada sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari ini. Adakah murid-murid sudah bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Bagus. Itulah semangat yang kita perlukan untuk mempelajari kemahiran atau ilmu yang baru. Baiklah murid-murid, pada hari ini bagi subjek matematik kita masih lagi melihat kepada topik yang keempat, yaitu wang. Fokus kita pada hari ini kita masih lagi melihat kepada standard kandungan 4,5 bahagi wang. Jadi kita masih lagi melihat kepada operasi bahagi. Manakala bagi standard pembelajaran pada hari ini kita akan melihat kepada 4,5.1 menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM10.000 dengan nombor 1 digit 10, 100 dan 1000. Manakala bagi objektif pembelajaran pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 6 soalan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM10.000 dengan nombor 10, 100 dan 1000 dengan betul. Baiklah murid-murid, kita terus lihat kepada contoh yang pertama. Diberi ayat matematik bahagi seperti ini. RM3.502 dibahagi oleh 10. Jadi murid-murid, di sini cikgu ingin jelaskan sekiranya melibatkan ayat matematik bahagi ini melibatkan 10, 100 dan 1000, maka cikgu galakkan kamu menggunakan cara yang cikgu akan tunjukkan ini. Elakkan daripada menggunakan bentuk lazim kerana cikgu risau kamu akan melakukan kesilapan atau kecuaian. Jadi apabila bahagi melibatkan 10, 100 dan 1000, ada cara lain yang lebih mudah untuk kamu selesaikan. Seperti juga dengan operasi darab yang kamu pelajari pada minggu yang lalu. Elakkan menggunakan bentuk lazim. Gunakan teknik yang telah cikgu tunjukkan. Jadi untuk bahagi pada hari ini kita akan gunakan cara seperti ini. Jadi pastikan murid-murid melihat dengan jelas dan memahami setiap langkah yang ditunjukkan. Jadi kita akan salin semula RM3.502 dibahagi oleh 10. Jadi kita akan menggunakan teknik ayun titik, iaitu kita akan menggerakkan titik perpuluhan berdasarkan bilangan sifar yang ada. Contohnya, lihat di sini. Kalau dilihat pada nilai wang ini, tiada titik perpuluhan kan? Tiada titik perpuluhan. Tetapi sebenarnya kamu boleh letak titik perpuluhan itu sendiri. Dengan syarat titik perpuluhan itu mestilah berada paling belakang nombor. Jadi di sini nombor yang paling belakang adalah nombor 2. Jadi titik perpuluhannya sebenarnya di belakang 2. Jadi sekarang kita sudah ada titik perpuluhan. Jadi sekarang kita akan gerakkan titik perpuluhan ini. Jadi kita perlu gerak berapa kali? Kita perlu ayun titik ini berapa kali? Jadi kita kena lihat kepada sifar yang ada pada 10. Jadi 10 ini ada satu sifar sahaja kan? Jadi hanya ada satu sifar. Maka titik ini kita akan ayun ke kiri sebanyak 1 kali juga. Jadi kita ayunkan 1 kali. Jadi sekarang kedudukan titik ini sudah berubah.
Jadi dia sudah berada di sini. Jadi sekarang kita boleh terus tuliskan jawabannya seperti ini. Sangat mudah kan? Jadi pastikan jawaban terakhir ini betul. Di belakangnya mesti ada 2 tempat perpuluhan kerana ini melibatkan nilai wang. Jadi nilai wang belakang perpuluhan mesti ada 2 tempat perpuluhan kerana melibatkan rumah sen. Jadi di sini kamu kena letak sifar sendiri. Jadi jawapannya adalah RM350.20. Sangat mudah kan? Sekiranya masih kurang paham, tolong ulang balik video ini dan lihat langkah kerja yang cikgu tunjukkan. Sekarang kita lihat kepada contoh yang kedua. Jadi untuk contoh kedua diberi ayat matematik bahagi seperti ini. 46.703 ringgit dibahagi oleh 100. Jadi kita akan gunakan langkah kerja seperti contoh yang pertama tadi. Kita salin semula. Kemudian nilai wang ini tiada perpuluhan. Jadi kita letak perpuluhan sendiri. Jadi ingat perpuluhan, titik perpuluhan yang kamu letak mesti di belakang nombor yang paling belakang. Jadi nombor yang paling belakang adalah 3. Maka kamu letak perpuluhan di belakang 3 seperti ini. Sekarang kita akan ayunkan titik ini ke kiri. Ingat, kalau bahagi, kita mesti ayun titik ke kiri atau kita ayun titik ke hadapan, pergi ke hadapan. Jadi kita kena ayun berapa kali? Kita akan lihat bilangan sifar yang ada. Jadi bilangan sifar yang ada 1, 2. Jadi kita akan ayun titik ini sebanyak 2 kali. Kita akan ayun mengikut setiap nombor yang ada. Jadi kita akan ayun 1, 2. Jadi sekarang titik perpuluhannya sudah bertukar tempat. Dia sudah antara 7 dengan sifar. Jadi kita salin semula kedudukan yang baru ini. Jadi di sini pastikan di belakang titik ada 2 nombor. Jadi untuk jawapan ini memang sudah ada 2 tempat perpuluhan. Jadi kita tak perlu letak sifar sendiri. Jadi kita boleh tulis salin semula jawapan ini sebagai jawapan yang betul. RM467.03. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. RM20.000 dibahagi oleh 1.000. Jadi kita akan tulis semula. Nilai wang ini tiada perpuluhan, maka kita akan letak perpuluhan sendiri di belakang nombor yang paling belakang. Jadi di sini. Kemudian kita akan ayunkan titik perpuluhan ini sebanyak berapa kali? Kita akan kira sifar yang ada pada 1.000 ini 1, 2, 3. Jadi kita akan ayun sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi sekarang titik perpuluhannya sudah bertukar tempat. Akan berada pada ayunan yang terakhir, yaitu di sini. Jadi sekarang kita akan salin jawapan dan kedudukan titik yang baru. Jadi kedudukan titik yang baru sudah berada di sini. Jadi pastikan di belakang titik perpuluhan hanya ada 2 nombor. Jadi di sini ada 3 tempat perpuluhan. Jadi kamu kena buang 1 sifar supaya nombor hanya ada 2 sahaja, hanya ada 2 tempat perpuluhan. Jadi ingat, nombor yang boleh dibuang adalah nombor yang paling belakang, yang boleh digugurkan. Yang boleh dibuang adalah sifar yang paling belakang. Jadi kamu boleh sifar paling belakang, tinggal 2 tempat perpuluhan. Jadi kamu akan salinnya sebagai jawapan. Jadi jawapannya RM20. Sekarang kita akan lihat contoh yang keempat. Diberikan ayat matematik bahagi seperti ini.
Rp129.50 dibahagi oleh 10. Jadi kita akan salinkan semula seperti ini. Maka di sini nilai wang ini memang sudah ada perpuluhan. Sekiranya nilai wang itu sudah ada perpuluhan, maka kamu tak perlu letak perpuluhan sendiri. Kamu tak boleh ubah perpuluhan yang ada. Jadi sekarang maksudnya kamu kena gunakan perpuluhan yang ada ini. Jadi kamu kena ayun bermula dari perpuluhan yang diberikan. Jadi sekarang kita akan kira bilangan sifar ada 1 sahaja. Jadi kita akan ayunkan titik perpuluhan yang ada ini sebanyak 1 kali ke depan. Kita ayunkan seperti ini. Dan kedudukan perpuluhan ini dia sudah menjadi di hadapan 9. Jadi jawapannya kamu boleh tulis sebagai Rp12. Jadi di sini ada 3 nombor. Jadi kamu kena gugurkan 1 nombor. Jadi ingat nombor yang paling belakang iaitu sifar saja yang boleh dibuang. Jadi sekarang jawapannya menjadi Rp12.95. Sekarang kita akan lihat kepada contoh yang kelima. Diberi soalan ayat matematik bahagi seperti ini, Rp3.596.80 dibahagi oleh 10. Jadi kita akan salin. Dan di sini nilai wang ini juga sudah diberikan perpuluhan. Jadi kita tak perlu letak perpuluhan sendiri. Kita terus gerakkan perpuluhan yang ada. Jadi kita gerakkan berapa kali? Kita gerakkan 1 kali sahaja. Jadi kita gerakkan bermula dari perpuluhan yang ada, kita gerak ke depan. Jadi sekarang kedudukan perpuluhan sudah di antara 9 dengan 6. Jadi kita salin jawapan. Jadi pastikan jawapan di belakang titik perpuluhan hanya ada 2 nombor, tapi ini ada 3. Maka kita kena gugurkan sifar yang paling belakang. Jadi jawapannya akan menjadi Rp359.68. Cikgu harapkan murid-murid dapat mengikuti langkah atau teknik ini. Pastikan kamu buat dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi bagi latihan pada hari ini, murid perlu menyalin ke-6 soalan ini pada buku latihan petak matematik kamu dengan kemas. Kemudian, tunjukkan langkah kerja. Cikgu nak kamu tunjukkan langkah kerja kamu. Ayunan titik kamu itu kamu guna anak panah seperti yang cikgu tunjukkan dalam video ini. Kemudian barulah kamu tuliskan jawapan terakhir, jawapan yang betul. Cikgu tak nak tengok terus jawapan. Mesti ada tunjukkan langkah kerja kamu. Jadi, salin dengan betul soalan ini dan selesaikan dengan betul. Sekiranya terdapat sebarang masalah, tolong hubungi cikgu. Dan sekiranya masih belum faham dengan langkah kerja, tolong tengok semula video ini. Jadi setakat itu saja pembelajaran cikgu pada hari ini. Jadi setakat itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.